Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi selepas kita bercuti sempena menyambut Hari Raya kan. Jadi maklumat harap antum semua berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk belajar. Okey, insya-Allah sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada kali ini, kita baca dulu doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada tangan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan pergi kepada pembelajaran kita bagi mata pelajaran sains unit 5 pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey. Dan kita tengok apakah yang kita akan belajar pada unit 5 ni. Okey, berkaitan tajuk yang muklimah nyatakan tersebut. Okey, yang pertama kita tengok standard kandungan. Okey, ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan. Okey, yang kedua, kita akan tengok standard pembelajaran. Okey, menjelaskan dengan contoh haiwan yang pupus. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan. Okey, yang ketiga, menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan. Okey, jadi insya-Allah muklimah harap kita bersedia untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Mesti kita bersemangat. Okey. Baik. Ni yang pertama. Okey, zaman ais. Mesti kamu dah belajar sejarah. Kita ada zaman ais. Okay, jadi zaman ais, mengapakah haiwan ini tidak wujud lagi? Okey, dan apakah yang menyebabkan haiwan ini mengalami kepupusan? Nanti kita akan tahu apakah sebab-sebabnya dan oleh kawan kita iaitu Sufi Zahira dan kawan-kawan yang lain untuk membentangkan tajuk tersebut. Okey, suka muklimah nak nyatakan di sini. Okey, lihat gajah yang diberikan. Okey, nama ni adalah mammoth dan kalau zaman sekarang namanya gajah. Okey, kalau dahulu namanya mammoth iaitu gajah yang berbulu tebal. Kenapa dia berbulu tebal? Okey, disebabkan oleh keadaan persekitarannya yang sejuk. Okey, yang berais dan sebagainya. Jadi dia memerlukan bulu yang tebal untuk melindungi diri dia daripada cuaca yang melampau. Okey, seterusnya, okey, muklimah sebutkan sedikit. Okey, kepupusan haiwan. Apa maksud kepupusan? Okey, kepupusan haiwan bermaksud lenyapnya atau sudah tiada lagi haiwan ini di muka bumi. Jadi macam mana kita nak tahu kewujudannya? Okay, jadi kita tahu kewujudannya melalui penemuan fosil, sejarah dan penyelidikan. Okey. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, muklimah suka mempersilakan Sufi Zahira, and the gang untuk membentangkan tajuk yang muklimah dah berikan padanya iaitu kepupusan haiwan. Okey, falyatafaddal mashkura Sufi Zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ana akan membentangkan hasil kerja kumpulan kami iaitu tentang kepupusan haiwan. Sebelum itu, Ana kongsikan dahulu maksud kepupusan haiwan. Kepupusan haiwan bermaksud lenyapnya atau sudah tiada lagi sesuatu haiwan itu di muka bumi ini. Jadi, bagaimana kita tahu tentang kewujudan haiwan tersebut? Kewujudan haiwan tersebut hanya diketahui melalui penemuan fosil-fosil, sejarah serta penyelidikan yang dilakukan.
Baiklah, sekarang kami kongsikan haiwan yang telah mengalami kepupusan. Yang pertama, T-Rex. T-Rex merupakan cicak raksasa yang hidup di zaman dinosaur. Berdasarkan buku teks sains, hipotesis kepupusan haiwan dinosaur daripada muka bumi ini yang paling rasional ialah pelanggaran komet atau tahi bintang yang menghentam bumi dan perubahan iklim yang telah berlaku dan menyebabkan dinosaur tidak dapat meneruskan kehidupannya. Yang kedua, burung dodo. Burung dodo ialah burung jinak dari Kepulauan Mauritius. Burung ini tidak boleh terbang. Yang ketiga, kuaga. Kuaga mempunyai badan sebahagian menyerupai kuda dan sebahagian lagi menyerupai kuda belang. Yang keempat, memet. Memet yang merupai seekor gajah hidup pada zaman ais. Yang kelima, harimau bertaring lengkung. Harimau bertaring lengkung mempunyai taring sepanjang 30 cm. Dan ini merupakan contoh haiwan lain yang telah mengalami kepupusan. Antaranya, badak hitam Afrika Barat, harimau kumbang di Zanzibar, burung hantu ketawa dari New Zealand. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah kepada Sufi Zahira dan kumpulannya. Jadi Maklimah harap antum dapat belajar sesuatu yang bermanfaat buat semua dan minggu akan datang, Maklimah harap kumpulan Adam akan lebih bersedia dan juga diikuti oleh kumpulan Syafiqah dan juga kumpulan Naufal. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.